kemerdekaan. Terima kasih. Setinggi-tinggi syukur kehadrat ilahi kerana dengan izin dan inayahnya dapat kita berkumpul dalam program yang diadakan bagi memperingati jasa seorang negarawan, iaitu bekas Timbalan Perdana Menteri Allahyarham Tun Dr. Ismail Abdul Rahman sempena Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Bagi pihak Kementerian Komunikasi dan Digital selaku penganjur utama, saya ingin merakamkan sekalung penghargaan serta setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana sudi meluangkan masa untuk hadir bersama-sama menjayakan program ini biarpun dalam kepadatan jadual untuk beliau mengurus dan mentadbir negara. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan tuan-tuan puan-puan yang saya kasihi, program hari ini diadakan bertujuan untuk mendidik generasi muda memperingati jasa dan bakti negarawan, iaitu Tun Dr. Ismail Abdul Rahman dalam usaha pembentukan sebuah negara bangsa bersama-sama dengan tokoh besar tanah air. Allahyarham adalah seorang tokoh luar biasa dalam sejarah negara. Beliau seorang pemimpin yang gigih dan tegas dalam memperjuangkan perpaduan bagi memastikan keharmonian kaum di tanah air tercinta ini. Dedikasi dan sumbangannya amat signifikan dalam membangunkan dan memajukan tanah air. Sempena sambutan hari ini, pengunjung berpeluang memahami dan menghayati perjuangan Tun Dr. Ismail Al-Haj melalui pameran yang diadakan oleh Arkib Negara Malaysia. Menerusi pameran tersebut, kita semua dapat mengenali figura ini dengan lebih dekat, khususnya berkaitan perjuangan beliau dalam politik, sumbangan dalam bidang ekonomi, keselamatan dan hubungan antarabangsa. Mengimbas kembali latar belakang Tun Dr. Ismail Al-Haj, beliau pernah menjadi timbalan kepada Perdana Menteri Malaysia yang kedua, iaitu Tun Abdul Razak Husin. Anak kelahiran Johor ini terkenal dengan ciri kepimpinan yang berprinsip, setia, ikhlas, jujur, taat, serius, tegas dan cekap. Beliau juga seorang pemimpin yang berpandangan jauh dalam memperkukuh hubungan antara kaum di Malaysia. Beliau memberi sumbangan yang sangat besar, khususnya dalam menuntut kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dengan menyertai rombongan rundingan ke London pada 1956. Beliau juga berperanan dalam membantu memulihkan semula hubungan antara kaum pasca peristiwa 13 Mei 1969. Malaysia turut berhadapan dengan ancaman daripada media luar yang cuba memburuk-burukkan pemimpin negara dan menyalakan api perkauman. Tun Dr. Ismail mengambil tindakan memantau kandungan dan menyekat pengedaran penerbitan yang dilihat boleh menggugat keharmonian kaum. Tuan-tuan dan puan, kita kini berada dalam suasana Bulan Kebangsaan. Sewajarnya kita semarakkan dengan semangat perpaduan, kebersamaan dan toleransi yang tinggi antara kaum. Marilah kita bertekad untuk menjauhi daripada segala tingkah laku yang boleh membawa kepada perpecahan, perselisihan faham dan perasaan curiga antara satu sama lain. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan pengajaran dan peringatan kepada kita bahawa tanpa perpaduan, keharmonian dan saling menghormati antara masyarakat berbilang kaum, negara boleh menjadi lemah sehingga mengakibatkan kedaulatan negara terjejas, berlaku pertikaian kaum, huru-hara dan sebagainya. Pada 31 hari bulan Ogos 1970, sempena ulang tahun ke-13 kemerdekaan negara, rukun negara diisytiharkan. Tun Dr. Ismail merupakan antara pemimpin yang mencetuskan idea pembentukan rukun negara. Pada masa itu, Tun Dr. Ismail merupakan anggota bagi Majlis Perundingan Negara yang berperanan memberi nasihat kepada Majlis Gerakan Negara ataupun Mageran mengenai perkara yang berkaitan dengan perhubungan kaum. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya harap
Program yang diadakan ini dapat memberi kefahaman kepada masyarakat, terutamanya golongan muda, tentang penat lelah dan usaha pemimpin terdahulu dalam mengekalkan keharmonian negara. Janganlah kita terlalu leka dengan kesenangan yang dikecapi hari ini. Marilah bersama-sama mengekalkan keharmonian dan perpaduan untuk dinikmati oleh generasi yang akan datang.